Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Urusi Fadil Ayahanda Imam Akhi Khairuddin, Ustaz Amran, tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita syukur pada Allah. Kita teruskanlah pengajian kita dalam memahami fikih salat ini, iaitu muka surat yang ke-54, bab yang ke-11, imam bergerak banyak dalam salat. Okey. Soalan dia, apa yang saya harus lakukan sekiranya imam bergerak agak banyak sepanjang salat? Saya sendiri tidak pasti adakah pergerakannya sampai ke tahap membatalkan salat ataupun tidak. Okey, itulah soalan dia ya. Kita tengok imam bergerak agak banyak dalam salat, dalam masa yang sama kita pun tak ada ilmu macam mana ni adakah pergerakan itu dibenarkan ataupun tak dibenarkan. Ada ketika imam ni dia bergerak secara tanpa disedari. Dia kaki dia bergerak-gerak, dia sekejap dan angkat kaki. Jadi pergerakan itu pergerakan di luar kesedaran dia. Dia tak sedar dia bergerak. Jadi benda tu saya pernah tengoklah imam macam tu. Dia imam yang berilmu, walaupun dia agak berusia, dia hafal banyak Quran, bukan orang yang biasalah tuan-tuan ya. Tapi saya perasan ada sekali tu dia acap kali bergerak sepanjang salat. Yang lain tak ada, sekali tu je. Jadi boleh jadi dia bergerak tanpa disedari, ataupun dia mungkin ada masalah yang masalah yang kita tak ketahui. Okay, dalam kes tersebut tidak ada masalah ya, kerana ia tidak dianggap pergerakan yang banyak. Baik, tuan-tuan, perkara yang pertama ialah amat penting untuk kita bersangka baik dengan imam. Selagi boleh kita sangka baik dengan imam, kita cari sebab untuk kita berjemaah dengan imam tersebut, kita cuba ya. Kecuali dia melakukan kesalahan yang jali ataupun kesalahan yang terang, yang tu kita tak boleh kata apalah. Tapi selagi mana dia hanya melakukan kesalahan yang khafi ataupun kesalahan yang kita kata tak terlalu nyata, dan kesalahan itu masih lagi boleh dipertimbangkan, maka kita kena berusahalah untuk kekal dengan bersama dengan imam. Tapi bila imam telah melakukan kesalahan yang jelas, langkah yang terbaik ialah kita mufaraqah daripada imam. Maknanya niat untuk berpisah dengan imam dan kita salat sendirian. Okey. Itu perkara yang paling penting tuan-tuan ya. Jadi perkara yang kedua, berdasarkan poin yang pertama tadi, bersangka baik dengan imam, boleh jadi pergerakan imam itu banyak tetapi tidak sampai tahap membatalkan salat. Jadi kalau kita boleh pertimbangkan tidak batal salat, maka kita boleh kekal dengan imam tersebut ya. Baik. Yang kedua, asasnya dalam salat ini kita mesti menjaga pergerakan dan fokus dalam salat. Kita kena elakkan pergerakan yang tidak perlu. Contohnya kata Nabi SAW, ini cerita sahabatnya. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, lalu baginda berkata, "Mali arakum rafi'i aydikum ka'annaha aznabu khailin syams." Mengapa saya melihat kamu ni membalik-balikkan tanganmu ketika tasyahud akhir? Tangan tu duduk gerak-gerak seperti ekor-ekor kuda yang tidak tenang. Uskunu fis salah, kata Nabi, tenanglah dalam solat. Jadi
Ketenangan dalam salat ini namanya as-sakinah. As-sakinah tu ada kaitan dengan baris mati, sukun. Baris mati maknanya baris tanpa ada pergerakan. Jadi tuan-tuan, ibaratnya kalau kita bangun dari rakaat, sami Allahu liman hamidah, maka tangan itu tak bergerak. Saya tak pasti wajib ke tangan tak bergerak, Ustaz Amran? Saya rasa tak wajib. Dia ada ulama boleh consider lagi kalau tangan tu bergerak. Cuma yang terbaik tamak ninah ni, ataupun tamak ninah ni dia samalah dengan sakinah, dia tidak bergerak. Tamak ninah ni kita sampai satu tempat itu tanpa ada sebarang pergerakan, paling kurang kadar subhanallah. Itulah tamak ninah. Jadi bangun tu sami Allah liman hamidah, tangan duduk di tepi tu tanpa ada pergerakan, ya. Tapi rasanya benda tu boleh dibincangkan lagi lah, sebab ia tak jelas daripada hadis pun. Itu hanya ikhtiar ulama. Baik. Jadi maknanya pentinglah tuan-tuan untuk kita tidak bergerak banyak dan kurangkan pergerakan yang tidak perlu. Tapi kalau pergerakan itu perlu, maka kita geraklah. Contohnya macam mana, ya? Contoh kita nak cepat. Kita ambil wuduk, kita mesti sinsin baju ni kan, kita sinsin. Tapi bila kita dah siap ambil wuduk, kita nak datang tu, imam dah nak rukuk dah. Yang mana kalau kita nak betulkan ni lagi, ambil masa lah. Sedangkan kita nak kejar dapat rakaat banyak dengan imam, itu tuntutan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita masuk dalam keadaan, contohnya sebelah tangan dah okey, sebelah tangan lagi belum, boleh tak sepanjang solat tu kita cuba betulkan sikit-sikit lah. Kalau nak betulkan semua tu mungkin agak sulit, kecuali dengan baju tu dia apa licin ataupun dia besar. Okey lah, macam ni payah juga ni, dia ketat juga di sini kan. So boleh kita ambil masa sikit-sikit. Contohnya masa nak turun rukuk, okay, kita betulkan sikit. Kemudian bila sujud kita betulkan sikit. Kerana pergerakan itu boleh dianggap pergerakan yang perlu, disebabkan Nabi SAW pun pesan jangan lipat baju. Yang tuan-tuan yang dia pakai dengan pendek tak apalah, itu tak ada isu. Isunya dengan panjang ni sebaik-baiknya tidak dilipatkan, sebagaimana Nabi SAW pesan dalam hadis yang sama, jangan ikat rambut bagi orang rambut panjang kan, supaya rambut itu pun turun kena tempat sujud, dan dengan baju ini pun biar dia turun kena tempat sujud, maka jangan dilipatkan. Maka kalau kita betulkan dengan baju ni dengan tujuan agar menyempurnakan sunnah Nabi SAW, ia dibenarkan, ia dianggap pergerakan bersebab, ya, pergerakan bersebab. Okey, baik. Kemudiannya kalau kita lihat, kita pun nak kena tahu juga ilmu pergerakan yang pernah saya kongsikan sebelum ini pun. Mazhab Syafi'i ni kata batal salat itu kalau pergerakan yang berat, bukan pergerakan yang ringan. Pergerakan berat sebanyak 3 kali berturut-turut. Cumanya ulama bahaslah apa definisi pergerakan yang berat tu. Itu yang sulitnya. Apa definisi pergerakan yang berat? Kalau sekadar angkat tangan macam ni pergerakan berat ke? Okey, jadi ada ulama kata pergerakan yang berat ini ialah pergerakan, rasanya pergerakan yang melibatkan 2 tangan sebagai contoh. Saya pun tak ingat dah. Dia adalah perbahasan ulama. Kesimpulannya, pergerakan yang berat sahaja yang dianggap boleh membatalkan salat menurut mazhab Syafi'i. Itu pun jika 3 kali berturut-turut. Artinya kalau 2 kali saja tak batal lah kan mazhab Syafi'i. Dan kita pun dah tunjuk dah contoh. Kalau kita tunduk ambil handset untuk tutup, kita terlupa handset untuk silent, tiba-tiba dengar bunyi alarm ke atau bunyi orang call ke. Jadi kita tunduk untuk ambil handset dan kita bangun balik, itu baru dianggap satu pergerakan, bukan 2 pergerakan. Jadi 3 pergerakan ni satu benda yang besar tuan-tuan, bukan benda yang kecil-kecil, ya. Tangan bergerak ke depan, patah balik, itu baru dikira satu pergerakan. Kaki kanan ke depan, kaki kiri ke depan juga, itu baru dikira satu pergerakan. Jadi untuk kata 3 pergerakan ni pun bagi mazhab Syafi'i saya tengok dah cukup luas dah, ya.
dah cukup luas dah. Mungkin dalam bab pergerakan ni mazhab Hambali yang paling ringan, ya. Ini disebutkan oleh Ibn Utsaimin sebagai contoh. Pendapat yang terbaik dalam bab ini ialah maksud pergerakan yang banyak, muka surat 56, apabila kita melihat seseorang yang sedang solat itu, kita confuse, dia ni solat ke tak solat sebenarnya. Itu dia punya penilaian dia. Maknanya kalaulah orang tengok kita ni duduk bergerak sampaikan orang confuse, kawan ni solat ke duduk buat apa dia ni, itulah maksudnya pergerakan yang banyak. Jadi saya kira setakat ni lah saya tengok orang tak adalah bergerak sampai nampak keluar daripada solat itu sendiri. Jadi selagi mana orang nampak kita macam solat, okey. Dan mazhab Hambali juga membenarkan kalau ada darurat. Mazhab Syafi'i ni dia ketat juga walaupun ada darurat tu. Kalau kita tengok perbahasan ulama mazhab Syafi'i, kalau ada binatang bahaya pun boleh pukul tapi jangan 3 kali berturut-turut. Macam mana tu kan? Sedangkan mazhab Hambali dalam bab ini pukullah sampai mati kan. Pukul dan kita dah rasa kita selamat, okeylah. Dan contohnya kalau imam batal solat, makmum ke depan tu dalam keadaan jalan serit pun tak ada masalah, macam jalan biasa je. Mazhab Syafi'i ni dia macam beringat juga, 1, 2 kaki kanan lurus tu dan dikira 2 pergerakan dah. So kena langkah panjang-panjang lah. Mazhab Hambali dia jalan macam tu je ke depan. Dia tak kisah sangat benda tu. Yang penting ada tujuan. Tujuannya ialah nak menggantikan tempat imam. Jadi kita tak payahlah nak skema sangat tu, yang penting tercapai tujuan kita, ganti tempat imam. Mazhab Syafi'i ni tak bolehlah kita kena beradab sebab kita solat, bukan kita duduk di luar. Dia adalah perbahasannya. Baik. Ala kullin, pergerakan dalam solat walaupun guna mazhab Syafi'i sekalipun sudah cukup luas tuan-tuan, tak ketat pun. Okey, itu satu ya. Kalau ada soalan boleh terus bincangkan ya. Yang kedua, muka surat 59, berpindah randah tempat untuk menunaikan solat. Contoh akhir Khairuddin tadilah nak pergi solat sunat maghrib ke depan sikit kan, contohnya. Dan ada sebahagian tuan-tuan yang saya tengok bila solat sunat tadi ke depan sikit, macam akhir Khairuddin jugalah ke depan. Jadi berlakunya perpindahan tempat. Jadi ada guru saya dulu, Fadil Ustaz Ibrahim, beliau belajar di mana ya? Abdul Karim Zaidan duduk di mana ya? Syekh Abdul Karim Zaidan, Iraq, saya tak ingat dah. Beliau maklumkan kalau Syekh Abdul Karim Zaidan ni orang tak kawan dengan dia, sebab orang takut. Orang takut dia ni jadi macam orang buruan lah. Jadi dia ni kalau dia masuk masjid je, dia akan solat tu dari sana, dia pun bergerak, maknanya habis solat dia bergerak ke kanan sikit sampailah hujung, menunjukkan banyak dia solat. Dia ni ulama yang produktif, menulis, merajin, ibadah pun tip top ya. Okey, jadi sekarang ni pergerakan lepas habis solat kita bergerak ke kanan ke kiri ke, yang penting pindah tempat lah, pindah tempat. Adakah ia merupakan satu sunnah ataupun tidak ya? Okey, yang pertamanya tuan-tuan, kita kena tahu bahawa solat ni ada 2 kategori. Dalam isu ni lah ada 2 kategori. Satu iaitu pergerakan ke tempat lain, berpindah ke tempat lain untuk menunaikan solat sunat selepas solat fardu. Okey, habis solat maghrib kita berpindah tempat untuk solat sunat. Okey, itu satu isu. Isu yang kedua ialah berpindah ke tempat lain untuk menunaikan solat sunat, untuk mengerjakan solat sunat selepas kita mengerjakan solat sunat. Habis duha 2 rakaat, perlukah kita pindah ke kanan sedikit untuk duha yang seterusnya? Kemudian kita pindah lagi untuk duha seterusnya. Adakah ia diperlukan ataupun tidak? Okey. Dalam kes yang pertama, lepas solat fardu, iaitu solat zuhur, maghrib, isyak. 3 ni lah yang ada solat ba'diyah kan. Lepas subuh tak ada, lepas asar pun tak ada, mamnu'. Jadi lepas solat zuhur tu, adakah kita dianjurkan untuk berpindah tempat bagi menunaikan solat sunat rawatib? Jawabnya, ya, digalakkan. Dan ini memang hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW ni dia baginda
solat sunat rawatib ke apa benda di rumah, kecuali solat sunat yang disyariatkan berjemaah, solat raya, solat gerhana, solat istikharah, dan kemudiannya solatul jenazah, dan kemudian khilaf kalangan ulama tentang solat tahajud pada bulan Ramadan dikenali sebagai solat tarawih. Okey, itu khilaf. Solat tahiyatul masjid confirm lah sebab itu masjid kan. Tapi solat sunat yang lain semuanya sunnahnya di rumah. Tahajud baik, duha baik, rawatib baik, witir baik di rumah, kecuali witir dalam bulan Ramadan. Ada khilaf kalangan ulama. Baik. Jadi kalau Nabi balik ke rumah untuk solat ba'diyah. Macam mana tuan-tuan yang geng-geng salafi kat sini? Tuan-tuan kan ahlul hadis. Ahlul hadis solat di surau. Okey. Jadi dia ada isu satu lagi, sunnatul muslimin. Sunnah orang muslim mengikut keadaan setempat. Iaitu kita ada kuliah maghrib, kita ada pengajian, maka kita solat di sini je lah. Takkan nak balik rumah kemudian datang ke sini. Ustaz jemputan kita pun pening nanti. Ustaz Amirul Safwan datang, semua bakat balik. Ini jemput aku kuliah aku macam mana kan. Kemudian datang balik. Takut-takut sampai rumah tak datang-datang dah. Jadi dia ada isu sunnatul muslimin, ya. Yang kedua dia ada isu, ini isu afdal tak afdal je pun. Bukannya kalau solat di sini kurang pahala, tak kurang pahala. Cuma kalau solat di rumah lebih pahala. Lebih pahala. Tapi itu pun kena kait dengan isu pertama tadi, sunnatul muslimin, keadaan semasa kita ni. Yang mana kita ada kuliah maghrib, ya. Zaman Nabi confirm tak ada kuliah maghrib. Secara tetap kadang-kadang Nabi bagi kuliah anytime, tu cerita lain lah. Tapi secara tetap tak ada. Malam ni Abu Bakar ke, esok Umar ke, tak ada tuan-tuan, ya. Baik. Jadi itu memang adalah berpindah tempat, yakni berpindah dari masjid atau surau balik ke rumah. Yang tu ada. Baik. Kecuali dalam kes solat lepas Jumaat, ada ulama kata Nabi SAW solat sunat ba'diyah Jumaat tu 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Ada pandangan demikian, ya. Wallahu a'lam. Muawiyah radhiyallahu an menyatakan, apabila kamu selesai Jumaat, jangan terus solat sehingga kamu bercakap-cakap dahulu atau keluar daripada masjid. Habis solat Jumaat tu jangan solat terus. Okey. Tapi cakap-cakap dulu. Cakap-cakap tu tak semestinya sembang orang. Zikir sebagai contoh. Zikir dulu, barulah solat sunat Jumaat, ataupun keluar. Keluar tu keluar dari masjid, pergi balik ke rumah, ataupun solat di pejabat ke, begitulah, wallahualam. Okey, dan itulah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullahi alaih sendiri pun. Baik. Kemudian dalam kes minta maaf, ada dalam muka surat 62 tu kata Nabi, apakah tidak mungkin bagi kamu setelah menunaikan solat untuk bergerak ke depan, ke belakang, ke kanan atau ke sebelah kiri, iaitu dalam salatus sunnah. Maknanya Nabi SAW sendiri pun menggalakkan agar berlakunya perpindahan tempat untuk membezakan ini salat fardu ke salat sunat. Jadi orang nampak dah, oh ini salat wajib, ini salat sunat, sebab berlaku perpindahan tempat. Dan benda ni pun ada kekeliruan tuan-tuan, ya. Masa saya Jumaat yang lepas, hari apa ini? Sabtu. Sabtu ke Ahad dah. Semalam lah, Jumaat semalam habis dia saya bagi salam, Assalamualaikum tu, Assalamualaikum. Saya pun ternampak sebelah kanan ada orang bangun solat. Saya pun tak keliru, ni orang bangun solat, dia terlepas satu rakaat Jumaat ke, ataupun dia bangun solat sunat. Sebab dia ada fi'il orang ni tuan-tuan, dan ini memang tak mendapati sunnah lah. Dia ada dua. Satu, habis dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun ke belakang ataupun balik. Ada pening kita tengok, ya Allah, bagilah masa sikit kan. Dalam kita ni bukan kuat ibadah, zikir paling kurang istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, lepas tu nak cepat baliklah kan, sambil zikir masa jalan. Tapi ni terus bangun dan balik, ahlan.
ustaz, 2 orang ahlan. Allah Akbar, comelnya ke kopiah. Itu satu, barakallahu fikum. Yang keduanya, ada orang yang habis dia solat terus bangun solat sunat. Jadi ini kedua-dua fi'il ini tidak menepati sunnah. Sunnahnya kena zikir dulu, istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, itu paling kurang lah. Dan tambah lagi zikir yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali tuan-tuan baca lepas solat selain daripada subuh dan maghrib? 3 kali. Ustaz jawab tak aja. Kalau kita tengok satu hadis, Nabi tak kata berapa kali, tapi rupanya ada hadis yang lain, riwayat Bukhari juga, memang Nabi sebut 3 kali. Jadi baca 3 kali lah. Yang subuh dan maghrib baca 10 kali. Baik. Yang kedua ialah Syekh Al-Munajjid merumuskan kajian beliau dengan menyatakan, disunatkan kita untuk memisahkan antara salat fardu dengan salat sunat dengan percakapan ataupun bergerak ke tempat lain. Sebahagian ahli ilmu menyatakan hikmah kita bergerak ke tempat lain itu untuk memperbanyakkan tempat sujud. Okey, kata dia lah. Dan berdasarkan sunnah bergerak ke tempat lain untuk mengerjakan salat sunat selepas salat fardu. Namun tiada sunnah untuk bergerak ke tempat lain selepas mengerjakan salat sunat. Dia dah salat sunat, kemudian dia nak pindah ke kanan ke kiri untuk salat sunat yang seterusnya, itu tidak ada sunnah. Cuma secara umumnya berdasarkan keterangan Syekh Munajjid dan juga Al-Imam Ar-Ramli, kita digalakkan untuk memperbanyakkan tempat sujud. Okey. Jadi dalam bab ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya rahmatullah, sama ada orang tu nak bergerak ke, dia tak bergerak ke, dalam bab ini kita boleh kata masuk dalam bab kita berlapang dada, salamatus sadar. Kalau orang tu tak nak bergerak, alasannya tak ada sunnah pun bergerak-bergerak ni. Lepas salat sunat, duduk tempat tu juga untuk salat sunat. Tak ada pun sunnah untuk kita bergerak dari salat sunat ke salat sunat yang lain. Kecuali dari salat fardu, kita nak salat sunat di situ juga, maka elok kita berpindah sedikit. Tapi itu pun berpindah itu sebenarnya untuk membezakan salat fardu dengan salat sunat. Kalau kita memang lepas salat fardu kita duduk berzikir panjang, baru bangun salat sunat, tak ada masalah lah, tak ada isu lah, walaupun salat di tempat yang sama. Okey. Manakala kalau dalam kes salat sunat kemudian nak salat sunat lain lagi, itu tak ada sunnah secara jelas menunjukkan adanya galakan untuk kita berpindah. Jadi siapa yang tak pindah, afdal, silakan. Siapa yang nak pindah, alasan dia, Imam Ramli kata memperbanyakkan tempat sujud, jadi saya nak pindah, silakan, fadal. Jadi benda ni termasuk dalam bab kita berlapang dada tuan-tuan. Macam kalau tuan-tuan kan berzikir lepas solat perlahan, mazhab mana sebenarnya zikir perlahan? Tanya ayahanda imam lah. Minta maaf ya ayahanda. Oh, Ustaz Amran tak yakin. Semua mazhab. Mazhab lain saya tak tahulah Ustaz betul-betulnya. Maliki, Hanafi, jazakumullah khair Ustaz. Tapi yang saya tahulah Ustaz ada maklumat yang lain, saya minta maaf. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i memang menggalakkan zikir perlahan. Tapi kalau ulama-ulama Hanbali termasuk Ibn Taymiyah menggalakkan zikir yang sedikit dikuatkan dengan syarat tidak mengganggu orang yang sedang salat. Itu Ibn Taymiyah. Jadi sebab tu dari isu aliran Salafi ataupun aliran Ahlul Hadis, biasanya dia akan berkiblatkan Ibn Taymiyah. Okay. Tapi dia ada beberapa benda geng-geng Ahlul Hadis buat bertentangan dengan Ibn Taymiyah, tapi ambil yang Imam Syafi'i punya. Contohnya dalam bab zikir lepas solat, Imam Syafi'i yang duk kempen tu zikir perlahan, Ibn Taymiyah zikir kuat, Ibn Utsaimin pun yang ulama Saudi pun zikir kuat kata dia. Jadi tapi di Malaysia pengikut Ibn Taymiyah berzikir perlahan, pengikut Imam Syafi'i zikir kuat. Dia jadi terbalik. Begitu juga dengan baca Quran pada orang meninggal tu, itu yang terkenal lah. Imam Syafi'i mati-mati kata tak sampai, tapi Ibn Taymiyah kata sampai.
Tapi pengikut Salafi di Malaysia biasanya kata tak sampai. Sebab itu dia panggil dalam bab ini kita bukan mendewakan ulama. Bukan isu Imam Syafi'i ke, bukan isu Ibn Taymiyah ke apa. Kita pilih mana pandangan yang paling memuaskan berdasarkan keterangan-keterangan yang kita temui dan berdasarkan ilmu kita. Dan kita tak kata yang kata kita buat ni betul. Cuma kita kata berdasarkan ilmu saya dengar orang tu syarah, saya puas hati dengan syarahan dia. Jadi saya pegang yang tu dululah. Tapi tengok-tengok kita pun dengar lagi, ada lagi syarahan lebih memuaskan. Maka kita pun rasa nak tukar lah, sebab syarah dia ni lagi puas, dia punya dalil lagi kuat, kita pun tukar, tak ada masalah. Kerana mazhab orang awam seperti kita ni orang awam, cuma kita cenderung kepada Syafi'i ke, cenderung pada Hanafi ke, cenderung pada Hanbali ke, itu cenderung pada Ibn Taymiyah ke, itu kecenderungan. Tapi mazhab kita orang awam ialah mazhab tok guru kita. Kita yakin dengan keterangan tok guru kita, kita pun follow dia. Bukannya kita pun tak tahu sebenarnya mazhab Syafi'i macam mana ya. Di Malaysia kita azan subuh ada as-salatu khairun minan naum. Imam Syafi'i tak setuju ada as-salatu khairun minan naum. Di Malaysia kita bila amin, kita amin dengan suara yang kuat. Itu mazhab Hanbali. Ataupun Maliki pun lain. Hanbali yang kuat. Kalau Syafi'i hanya imam yang amin kuat, makmum amin perlahan. Jadi kita pun jadi keliru dah, mana satu identiti aku ni, Syafi'i ke, Ibn Taymiyah ke, ataupun Ibn Katsir. Ibn Katsir tak ada lah tuan-tuan ya. Jadi ceritanya kita pun sebenarnya keliru. Mazhab Syafi'i mana satu sebenarnya, mazhab Hanbali mana satu, Hanafi mana satu. Dan saya perhatikan ada juga orang yang dia cenderung ke arah ahlul hadis, tapi bila dia salat, dia tak angkat tangan pun. Turun rokok, dia takbir tak angkat tangan, i'tidal tak angkat tangan, bangun rakaat ketiga tak angkat tangan. Itu Hanafi. Kalau hadis, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, semuanya kena angkat tangan dalam 4 tempat tadi. Takbiratul ihram, rokok, bangun dari rokok, bangun untuk rakaat yang ketiga. Hanya Hanafi sahaja yang menyatakan angkat tangan tu masa takbiratul ihram. So dalam bab ini kita berapa dada lah. Tak ada isu. Selagi mana benda tu tak mengganggu gugat keamanan negara, ahlan. Jadi saya pelik ada ustaz guru saya dululah, dia pesan, kita ni comel dah dulu semua orang solat tangan macam ni. Mari geng-geng Salafi, atas ni ada, bawah pun ada. Jadi tak nampak umat Islam ni bersatu. Saya pun pelik fikir, penting ke bersatu dari sudut tangan tu semuanya sama, kedudukan tangan sama? Tapi sebab Datuk Guru saya biar je. Jadi tak penting tangan tu. Imam Ahmad tangannya bawah pusat, Imam Syafi'i atas dada ni sebahagian ulama'. Itu semua benda yang tak menunjukkan kesatuan umat pun. Letaklah tangan macam mana pun, ada yang sujud kaki jauh, ada sujud kaki rapat, ada mana macam-macam. Ada yang lepas i'tidal tangan macam ni, yang lain i'tidal tangan lepas. Ini semua tidak menggambarkan isu kesatuan dan isu perpecahan. Tak menggambarkan benda tu pun. Ia hanya pergerakan yang bersifat peribadi dalam salat, ya. Allah A'lam. Ada tambahan Ustaz, minta maaf. Tambahannya dia kata dalam perbezaan di antara tingkat ulama ni ada 200 perbezaan di antara takbiratul ihram dan rakaat solat. 200 perbezaan. Mana macam Ustaz kata lah, tidak masalah apa dari segi cara solat. 200 Ustaz. 200 lah. Untuk salam hingga takbir salam. Dalam solat. Saya ingatkan bab angkat tangan tadi, terkejut saya. Dalam solat saja 200 kan. Jadi kalau kita kata nak semua sama, mustahil lah Ustaz kan. Yang penting solat jemaah, kemudiannya solat dengan tenang, itulah persamaan umat Islam. Jazakumullah khair Ustaz. 200 lebih perbahasan. Cara duduk tahiyat awal dan akhir, 4 mazhab semuanya berbeza. Dan saya terkejut apabila duduk antara dua sujud. Kita semua tangan macam ni kan, duduk antara dua sujud. Ibn Qayyim duduk antara dua sujud, tangan macam ni juga. Maknanya kalau kita bincang Allah halus.
Imam Abu Hanifah, siapa yang tak tahan nak kentut masa tahiyat akhir, kentut je lah, habislah solat. Siapa yang kentut dengan sengaja, habislah solat. Siapa yang terkentut masa tasyahud akhir, batallah solat. Dia gitu Hanafi, sebab bagi dia salam bukan rukun. Waalaikumsalam. Salam bukan rukun. Termasuk sujud atas kopiah. Berapa ramai ulama kata tak batal solat. Yang penting sujud tu. Bukan isu kopiah tak kopiah. Adakah Nabi sebut bila sujud ni kena dahi direct? Nabi tak sebut. Itu ijtihadul ulama. Maka ada ulama kata kalau sujud atas kopiah ni direct, tak ada masalah. Sedangkan mazhab Syafi'i tak boleh. Maknanya mu'zam, kebanyakan dahi tu mesti kena. Kalau ada beberapa helai rambut jatuh tapi kebanyakan dahi kena, tak ada masalah. Jadi maknanya luas kan? InsyaAllah. Baik, sujud tilawah selepas salat. Saya baca suratul Alaq dalam salatul zuhur sebagai makmum. Bolehkah saya sujud tilawah selepas tunaikan salat? Okey. Isunya macam mana ni tuan-tuan ya? Isunya macam ni. Sebelum kita tengok yang ni, dia ada perbahasan ulama. Kalau kita sengaja membaca surah yang ada sujud tilawah, seperti surah Al-Hajj ada 2 tempat. Surah Sad tu khilaf ulama. Hambali kira, Syafi'i tak kira. Kalau tuan-tuan buka surah Sad, muka surat yang kedua tu, faghafarna lahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Itu cerita Nabi Daud AS. Imam Syafi'i dia tak kira sebagai tempat sujud tilawah. Okey. Dalam suratul Alaq, dalam suratul Najm, dalam surah mana lagi ada sujud tilawah? Baik. Cuma Al-Hajj lah yang special, ada 2 tempat. Jadi kalau kita sengaja membaca surah yang ada sujud tilawah dengan tujuan untuk kita sujud, apa hukum dia? Maka bising baru ni ada seorang pengurusi surau tu bagi satu video seorang ustaz mengajar, dan ustaz tu sebut dia pun baru tahu benda ni. Bila dia baru tahu tu, dia ceritalah beberapa tempat. Dia kata tindakan imam sengaja membaca surah As-Sajadah pada pagi Jumaat batal solat. Terkejut habis semua orang. Jadi yang selama ni kita dah buat baca surah Sajadah ni sebab kita sengaja batal solat. Dan dia guna dalil kitab tentang apa tajuknya, Al-Qawlut Tam fil saya tak ingat dah, tapi maknanya keputusan yang sempurna lah tentang solat jemaah ni, imam dan makmum. Dan saya tengok dia punya versi bahasa Arab. Rasanya ustaz itu dia ada versi bahasa Melayu. Saya tengok versi bahasa Arab, memang kata batal lah. Dan kitab itu digunakan, disahkan oleh JAKIM ke, dikeluarkan oleh JAKIM ke, siapa saya lupa dah, terjemahan bahasa Melayu. Jadi tuan-tuan, dia pun katalah sama ni dia pun tak tahu sekarang ada kempen, janganlah duduk baca surah Sajadah tu. Saya jadi keliru pula Aish. Yang selalu baca surah Sajadah pagi Jumaat Nabi SAW. Tapi mungkin juga Nabi baca tapi Nabi tak sujud tilawah. Nabi baca je tapi tak ada sujud tilawah. Tapi ulama kata memang Nabi sujud tilawah. Kalau Nabi baca surah Sajadah, tiba-tiba Nabi tak sujud tilawah, pasti sahabat akan rekod Nabi SAW baca surah As-Sajadah pada pagi Jumaat tapi Nabi tidak sujud tilawah. Mesti akan direkodkan oleh ulama kerana benda tu pelik. Yang tak peliknya kalau Nabi sujud tilawah. Okey, jadi saya nak cari banyak juga pandangan ulama tapi tak jumpa. Sehinggalah saya tengok kupasan oleh Al-Imam Ramli ataupun Ibn Hajar Al-Haytami. Tak kira lah Imam Ramli ke Ibn Hajar Al-Haytami ke, kedua-dua ulama ini ulama peringkat keempat dalam mazhab Syafi'i yang paling meletup. Kalau peringkat ketiga ni Imam Nawawi contohnya kan. Peringkat ketiga Nawawi dengan siapa tu? Ar-Rafi'i. Inilah tokoh dalam mazhab Syafi'i. Peringkat yang keempat, peringkat ni bukan level, peringkat ni zaman keempat. Zaman keempat Imam Ramli dengan Ibn Hajar Al-Haytami. Rasanya Imam Ramli sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syarah Minhaj. Baik, beliau menyatakan sesiapa sahaja mengikut mazhab Syafi'i sengaja membaca surah yang ada sujud tilawah
dengan tujuan untuk sujud dalam salat, maka salatnya batal. Ya, salatnya batal. Contohnya sengaja membaca surah Al-Alaq dalam salatul zuhur, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kemudian dia sujud, maka salatnya batal kerana dia menambah rukun. Dia tambah rukun. Yang ni rukun sujud. Okey. Tapi kata Imam Ramli, kecuali pada pagi Jumaat. Dia sebut tu, kecuali pada pagi Jumaat sah. Kerana pada pagi Jumaat itu merupakan petunjuk yang jelas daripada Nabi SAW. Maka sesiapa yang sengaja membaca surah Sajadah dengan niat untuk sujud tilawah pada pagi Jumaat, sah salatnya. Tak timbul isu menambah rukun, kerana itu panduan daripada Nabi SAW. Jadi saya pun quote lah kata Imam Ramli tu. Saya ambil dia punya teks asal dia. Semua boleh cari dalam internet kitab ni tuan-tuan kan. Kita ambil teks asal, saya buat terjemahan dia, saya hantar pada pengurusi surau, tolong sampaikan kepada ustaz tersebut. Tapi saya tak tahulah apa ceritanya. Dan kalau tak sah, habis semua mufti-mufti di Malaysia bising tuan-tuan. Benda yang jelas. Kecuali benda yang keliru. Kalau benda keliru melibatkan bulan bintang, mufti memang tak tahulah, sebab mufti tak belajar benda tu, kecuali mufti yang belajar. Tapi dalam bab baca surah Sajadah ni, zaman berzaman dah, tak ada langsung mufti berbunyi. Jadi saya rasa kena sampaikan juga pada ustaz itu tanpa menimbulkan kekecohan apa benda. Tak adalah saya pun ambil video ustaz tu, saya pun letak Facebook, saya pun satu bangkangan kritik ustaz tu supaya saya popular. Tak adalah tuan-tuan. Kita supaya ustaz tu, kalau betul Imam Ramli kata tak batal, ustaz tu kena berhenti dah. Tak boleh dah nak sebarkan maklumat tadi dengan hanya membaca satu kitab. Apa lagi dia sebut bahawa dia baru tahu maklumat ni dalam satu kitab ini, terus dia nak bising. Tak boleh lah. Bila kita jumpa satu maklumat yang pelik, yang gharib, kita kena cek dulu, usul periksa dulu, betul tak betul maklumat tersebut. Bila terbukti betul, baru kita boleh sebarkan. Ini baru dia jumpa je, dia dah bising dah. Okey. Manakala kalaulah kita tak sengaja, seperti imam salat tarawih yang memang baca 30 juzuk, atau sebahagian kita memang buat salat sunat lepas isyak, baca ikut urutan, buka Quran ke tak buka Quran ke, kita ikut urutan. Maka bila sampai sujud tilawah, sunnahnya kita sujud. Itu kita tak rancang, memang kita baca satu-satu. Kita baca setiap muka surat Al-Quran, mula surah Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah, sampai jumpa ayat sujud tilawah, maka kita pun sunnah sujud. Itu tidak dipanggil menambah rukun, kerana kita tak sengaja, kita memang ikut urutan tadi. Okey, itulah ceritanya. Sujud tilawah jadi Ustaz kata maksudnya kita hanya boleh buat subuh je lah. Waktu lain kita tak boleh buat. Subuh Jumaat je. Subuh Jumaat je. Yang sengaja, dengan sengaja. Yang lain tu kalau tak sengaja tak apa. Boleh tahu je? Tilawah ni kan. Jadi saya rasa kalau Nabi dah buat, dia juga wahyu lah kan. Dia akan rekod. Maknanya yang perbuatan Nabi sujud tu macam hadis lah. Dia secara hadis saya rasa tak ada. Saya cari, saya tak jumpa lah Nabi sujud. Tapi difahami oleh ulama'. Ulama' sebut. Saya dah baca perbahasan ulama' tu, sujud lah. Ulama' dah sebut berapa. Saya tengok banyak jugalah pandangan-pandangan ulama' tu. Tanya memang Nabi sujud. Tapi nanti kalau secara ilmiahnya, saya kena study balik dan tulis balik lah akhir Ashraf. Yang tu saya baca-baca dengan tanpa niat untuk menulis. Tapi Imam Ramli tu ada. Kalau saya boleh cari balik, kita boleh kongsi insya-Allah. Kita kongsi. Ada tambahan? Mana tak terbatal solat al-alaq untuk al-alaq. Kita baca jas nak sujud tilawah saja. Terbatal tu Imam Ramli tak? Terbatal mengikut mazhab Syafi'i. Hanafi kata makruh. Rasanya Hambali pun kata batal. Saya tengok Hambali tu kitab apa ya, Buhuti dalam Kashful Qina ke mana pun kata batal juga. Hanafi lah agak ni sikit, makruh lah kiranya. Wallahualam. Itu Ustaz tak sengaja tak apa. Memang kita rancang dah, kita nak baca juzuk 30, tak serempak dengan surah Al-Alaq. Itu kita sunnah sujud. Okey. Maka itu isu dia.
Macam mana kita dah baca suratul Alaq dalam salatul zuhur, boleh ke kita sujud tilawah lepas solat? Habis solat tu baru kita nak sujud tilawah. Okey. Satunya sebagai makmum kita terikatlah dengan imam. Tak bolehlah kita solat zuhur, kita baca surah Al-Alaq, jumpa ayat sujud tilawah, kita nak sujud. Tak boleh lah. Sama ada sengaja ke tak sengaja ke kita baca tu, tak boleh. Berdasarkan pandangan ulama, kalau kita salatul zuhur, kita baca surah Al-Alaq, kemudiannya kita nak sujud tilawah lepas tu, habis solat tu kita pun Allahu Akbar sujud tilawah, maka tidak dibenarkan. Ini kata Imam Nawawi, seharusnya kita sujud sahaja selepas membaca ayat sajadah atau selepas kita mendengar. Ini bukan dalam solat ya. Maknanya kalau kita baca ayat sajadah lepas solat tu, ataupun kita pukul 6 petang duk baca-baca Quran, jumpa je ayat tilawah, sujud tilawah, kita kena ayat sajadah tadi kita kena sujud terus sepatutnya. Atau selepas kita mendengarnya. Saya dengar Akhi Khairuddin baca surah An-Najm, fasjudu lillahi wa'budu. Eloknya saya sujud. Okey, elok saya sujud. Sekiranya kita menangguhkan sujud dalam tempoh yang pendek, tak apa, kita tangguh sekejap je. Tangguhlah sekejap. Lepas dengar Khairuddin baca tu, kita masa tu saya tengah sembang lagi dengan imam. Sembang sekejap, kemudiannya saya pun sujud. Sembang tu dalam seminit 2 minit. Okey, boleh lagi lah. Okey. Namun jika tempohnya dah lama dah, nak dengar Khairuddin baca tadi, saya pun nak makan minum ni kat luar, setengah jam kemudian baru nak sujud. Itu ada khilaf kalangan ulama. Pandangan yang baik, pandangan yang paling tepat menurut Imam Nawawi ialah tidak diharuskan untuk sujud, kerana sudah wujud pemisahan yang agak lama. Dan begitulah kata Al-Imam Ramli, yafutu sujudut tilawah bitulil fasal ba'da qiraatihi ayatiha. Tidak boleh lagi sujud tilawah jika wujud tempoh yang lama antara membaca dengan sujud tu. Kita dah baca setengah jam kemudian baru nak sujud, tak ada dah, kata Imam Ramli. Dan itu juga pandangan oleh Ibn Qudamah. Sekiranya kita membaca ayat sejadah dalam salat, kita tidak terus sujud dalam salat itu, maka kita tidak dibenarkan untuk sujud selepas itu. Jadi begitulah tuan-tuan ya. Cuma masalah dalam fikih ni apa dia? Dia ada benda yang tak jelas dalam tafsiran ulama. Contohnya dia kata ikut adat. Ikut adat tu macam mana? Contohnya panjang dan pendek itu mengikut adat. Apa maksud mengikut adat tu? Itu yang jadi keliru tu. Okey, itu satu hal. Berapa lama tempohnya? Okey, secara terperincinya, contohnya kita rukun, kita terlupa satu rakaat kan. Kita salat zuhur, kita terlupa nak tambah satu rakaat. Kita masbuk satu rakaat terlepas. Imam bagi salam, kita pun bagi salam dengan imam. Okey. Berapa lama tempohnya kita dibenarkan untuk tambah satu lagi rakaat tu tanpa perlu memulakan salat yang baru? Kata ulama, ikut adat. Berapa lama ikut adat tu? Itu yang pening. Ikut adat tu berapa lama? Dan apa maksud adat? Apa maksud adat? Saya dalam bab inilah, kalau dalam kes yang tadi, saya rasa ambil je lah pandangan ulama kata ikut adat itu iaitu dalam tempoh solat 2 rakaat. Selagi mana dalam solat 2 rakaat itu kita bangun tambah 1 rakaat, maka ia dikira. Okey, masalahnya berapa lama solat 2 rakaat tu? Ada orang solat laju 1 minit, ada solat 2 minit. Saya dulu-dululah saya nak kata anggap je lah 6 minit. Tapi saya jumpa ada pandangan ulama, saya rasa lebih puas hati dengan pandangan dia lah. Dia tulis dalam bab mana saya lupa dah. Dia kata kita katakanlah 8 minit dia kata. Jadi saya rasa saya puas hati dengan pandangan beliau. Solat 2 rakaat ini bukan solat kita tuan-tuan, bukan solat kita. Bukan solat panjang-panjang. Ini solat yang sederhana. Solat yang sederhana yang baca mungkin dah lepas masa rokok baca 7 kali ke, masa sujud baca 7 kali ke, 8 minit. Dalam tempoh 8 minit tu kalau dia bangun tambah lagi 1 rakaat, maka boleh.
selagi mana dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada kaitan dengan salat, seperti contoh dah minum kopi ke, dah makan pisang ke, itu tak boleh lah. Selagi mana dia tak buat benda-benda tu, dia tengah berzikir, sebagai contoh tengah berzikir 5 minit kemudian baru dia perasan dia belum cukup 1 rakaat, insya-Allah boleh dia bangun tambah saja 1 rakaat, insya-Allah. Allah a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Boleh? Akhi Ashraf ada apa-apa? Dek? Okey. Akhirnya tuan-tuan, akhirnya dia panggil saya dulu. Saya tak faham lah kenapa guru saya kata solat tarawih ni solat tahajud. Solat tarawih dengan tahajud ni lain ke sama tuan-tuan sebenarnya? Sama. Ashraf, sama ke lain? Tahajud dengan tarawih sama? Ya? Salatul lail. Salatul lail. Jadi guru saya dulu sebut sama je tahajud dengan tarawih ni. Saya tak faham sama kat mana kan. Sebab kita rasa beza tu. Jadi rupanya lepas tu barulah saya faham. Nah, sama je. Cuma tarawih ni nama orang bagi je tarawih ni. Sebabnya gini, saya agak terkejut. Dalam keadaan ulama bahas mana lebih afdal, solat tarawih jemaah ke solat tarawih seorang diri? Mana yang afdal tuan-tuan ya? Jemaah ke seorang diri Kalau solat tarawih? Kalau tahajud, afdalnya seorang diri ke jemaah? Ramadhana imana wahtisaban. Itu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Itu hadis riwayat Abu Daud ke Tirmizi. Okey. Jadi hadis itu pun jadi teras perbincangan jugalah. Walaupun solat tahajud dan solatul witir dalam mana-mana bulan sunatnya seorang diri, tapi bulan Ramadan beza. Tapi dalam bab ini rupanya ada dalam 4 kot pandangan ulama mana lebih afdal. Kalau pandangan pertama, pandangan kebanyakan ulama, dan inilah pandangan yang dikatakan oleh Imam Ahmad, sunnatul muslimin ahabbu ilai. Sunnah orang Islam lebih saya sukai, iaitu solat tarawih jamaah pada awal malam. Bila orang tanya Imam Ahmad macam mana ni solat tarawih awal malam, sunnatul muslimin ahabbu ilai. Saya suka pada sunnah orang Islam. Orang Islam dah solat awal, saya solat awal lah. Okey, baik. Imam Nawawi pun kata afdal solat tarawih ni jemaah. Mana majoriti lah ulama kata macam tu. Tapi Imam Malik dia tak suka. Bagi Imam Malik solat seorang diri tu yang afdal. Okey. Bagi sebahagian ulama yang lain pula menyatakan, segelintir ulama, solat seorang diri di masjid itu yang afdal. Imam Malik kata solat seorang diri itu di rumah lah. Tapi sebahagian ulama kata kita kena hidupkan masjid tu. Tapi solat sendirian di masjid bukannya jemaah, itu lebih afdal. Apalagi kalau di rumah nak solat 8 rakaat, meletup juga. Malas tuan-tuan kat rumah ni, kat surau je kita rajin. Tapi ada pandangan keempat. Saya rasa best pandangan keempat lah, tapi ni peribadi lah. Dan saya tak rasa Imam Syafi'i pilih pandangan keempat lah, iaitu bagi orang awam macam kita ni, elok jemaah dan elok pada awal malam. Sebagaimana orang awam elok, bukan orang awam, sebagaimana boleh dikatakan semua orang Islam elok solat isyak awal malam. Walaupun ulama mati-matian kata solat isyak elok dilewatkan pukul 10 ke 10.30 ke, itu paling baik. Tapi sunnatul muslimin tadi, realitinya tak ada orang mampu nak buat solat. Surau kita ni pun tak mampu nak buat solat jemaah isyak pukul 10 malam. Ada korang nak datang tuan-tuan? Saya rasa tak ada orang datang. Kalau Khairuddin jadi penganjur, dia datanglah 1 malam. Itu pun sebab jadi penganjur je. Okey, baik. Jadi Imam Syafi'i dia kata afdal bagi orang awam jemaah awal malam. Tapi bagi orang khawas ahli ibadah, afdalnya solat seorang diri.
supaya dia dapat capai kepuasan dia tu. Maknanya pandangan ini dia tak kira lah hadis tadi akhi Ashraf, maqam ma'al imam tu itu terpakai untuk golongan yang jemaah lah. Bagi orang tak jemaah ni sebab lain. Sebab ada satu riwayat daripada Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, murid Imam Syafi'i, menyatakan Imam Syafi'i khatam 30 juzuk dalam salatul tarawih. Dia salat awal malam sampailah ke pagi. Dan menariknya, saya terkejut bila baca Fathul Bari Syarah Bukhari, ada dua maklumat yang saya terkejut. Selama ni kita dah dengar lah Umar bin Al-Khattab kumpul orang salat tarawih kan, kumpul orang untuk salat tarawih. Ada dua maklumat. Satu kata Ibn Hajar, pernah satu kali tu Umar keluar tengok orang salat kat masjid. Dia tengok orang salat kat masjid tu, dia macam mana, dia happy ke macam mana. Kata Ibn Hajar, ini memberikan isyarat Umar tidak salat berjemaah. Sebab dia keluar tu, dia keluar dari rumah dia tengok orang sembahyang kat masjid, dia tak pergi salat. Ini memberikan isyarat Umar tidak salat jemaah. Saya baca tu terkejut, macam tak pernah jumpa tuan-tuan. Memang tak pernah jumpa lah, kita malas membaca kan. Yang kedua, Umar sendiri kata solat lewat malam lebih aku sukai daripada awal malam. Maknanya dia nak kata sama lah, tarawih tahajud ni sama je. Cuma kalau lewat sikit cantik lah. Kita lewat kita tu mungkin pukul 4, pukul 5 lah, bangun sekalian dengan sahur kan. Ulama dulu lewat dia tu mungkin pukul 10 malam, 11 malam kan, ataupun 1 pagi sampai ke rapat, sampai ke subuh kan. Kalau ikut Nabi tu, logiknya memang Nabi dari awal malam sampai ke subuh lah dia baca panjang-panjang tu. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang saya terkejut tu. Isyaratnya Umar tidak solat jemaah. Ini macam memberikan sokongan kepada pendapat yang keempat, ahlul ibadah tidak terikat dengan ibadah orang awam. Atau setengah orang tu dia solat dululah, dia solat dengan orang awam dulu, kemudiannya habis saja salatul witir, dia tak solat witir pun. Orang solat witir dia follow lagi imam dengan niat solat tahajud lagi. Habis tu barulah dia solat geng dia pula. Ni solat dia sendiri ataupun dia solat dengan geng-geng dia pula, yang baca panjang-panjang ni, yang dikatakan jemaah tabligh pun macam tu lah. Dia ada tempat khusus untuk ahlul ibadah. Ini baca dalam beberapa juzuk dalam satu malam. 10 juzuk ke berapa juzuk dia hentam dalam satu malam. Jadi maknanya berbeza. Dan ulama sebut, kalau ahli ibadah itu tidak khawatir, dia tak datang pun masjid tak berkurang, orang pun tak cari. Tak adalah tuan-tuan, masjid berkurang, ahli ibadah ni berapa orang je. Tempat kita cari seorang pun payah sebenarnya. Jadi kalau dia seorang tak datang, memang tak jejas lah surau. Ramai orang datang surau ni. Tapi ulama letak macam tu lah. Kalaulah ahli ibadah tak datang surau, tak menyebabkan surau tu kurang, maka elok dia solat sendirian lah. Saya sembang je, saya memang solat jemaah tuan-tuan. Sebab kita orang awam, kita bukan ahli ibadah. Saya nak ceritanya dari sudut ilmunya, rupanya ada khilaf macam tu kalangan ulama. Selama ni kita tak faham khilaf gitu-gitu je. Rupanya ada statement daripada Umar, kenyataan-kenyataan yang lain, yang pelbagai. Allah Alam. Saya minta maaf tuan-tuan. Selamat menyambut Ramadan. Semoga Allah memuliakan kita semua dan memberikan hati yang tenang dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.